Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. 8 Mac yang lepas merupakan satu hari yang sangat penting bagi semua wanita kerana hari tersebut merupakan Hari Wanita Sedunia. Jadi kami di Access Academy ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia kepada semua pencatur-pencatur wanita di luar sana. Baik, jadi untuk video pada kali ini saya ingin tunjukkan satu game, satu permainan yang telah dimainkan oleh seorang Grandmaster perempuan yang sangat kuat, yang sangat hebat, juga dikenali sebagai Ratu Catur. Tak lain tak bukan diberi nama sebagai Judith Polgar. Judith Polgar ni merupakan salah seorang daripada adik-beradik perempuan Polgar yang juga dikenali sebagai Polgar Sisters. Beliau merupakan salah seorang Grandmaster wanita yang mampu bersaing dengan Grandmaster lelaki yang hebat. Beliau mendapat gelaran Grandmaster seawal umur 15 tahun 4 bulan, mengalahkan rekod Bobby Fischer sebagai Grandmaster termuda pada masa tersebut. Jadi pada hari ini saya nak tunjukkan game beliau melawan Lars Bohansen. Bohansen juga merupakan seorang Grandmaster dari Denmark dan dia ni merupakan penulis buku catur yang sangat tersohor. Jadi jom kita tengok game ni. Kat sini putih dimainkan oleh Judith Polgar, manakala hitam pula dimainkan oleh Lars Bohansen. Polgar bermula dengan E4, Bohansen E6, D4, D5. Kita ada French defense kat sini. Knight C3, Bishop B4, E5. Kita ada French defense, Winawe variation, Winawe advance variation. Dan biasanya kat sini hitam akan menolak C5 untuk menyerang petak tengah, terutamanya pawn di D4. Tetapi Bohansen telah memilih untuk naik ke E7. E3 menyerang bishop, bishop makan knight, pawn makan bishop. B6 dengan idea untuk bishop ke A6 dan seterusnya menukar bishop di F7. Seperti yang kita sedia maklum, dalam opening French defense, bishop tapak putih ni merupakan satu bishop yang tidak bagus dan ianya merupakan tindakan yang sangat bijak jika bishop tapak putih ni dapat ditukar dengan segera. Jadi kat sini Judith Polgar membalas queen ke G4, menyerang pawn di G7 itu. Kat sini castling merupakan satu gerakan yang boleh dibuat sebabnya kalau hitam castling, walaupun queen putih berada di tempat yang berbahaya tapi ianya tidak dapat membuat serangan. Contohnya kalau bishop ke H6, knight boleh ke G6 dan seterusnya, hitam nampak agak selamat di situ. Jadi castling merupakan satu pilihan gerakan, namun Lars Bohansen telah memilih untuk king ke F8 mengawal pawn di G7. Permainan diteruskan dengan knight F3, bishop A6 mencuba untuk menukar bishop. Bishop D3, C5, menyerang pawn di D4. Pawn makan pawn, bishop makan bishop. Kita ada pertukaran bishop dan pertukaran pawn kat situ dan seterusnya castling pendek oleh Judith Polgar. Naik ke D7, A4 dengan idea untuk bishop ke A3, membuat serangan ke arah pawn di C5 kat situ. Naik ke C6, kedua-dua naik kat sini menyerang pawn di E5, center pawn, pawn tengah yang sangat penting. Bishop A3 menyerang C5 dan seterusnya membuat pin ke arah king hitam. H6, C4, naik makan pawn, naik makan knight, naik makan knight dan seterusnya. Queen G3 membuat serangan ke atas knight dan pada masa yang sama memilih untuk mengawal pawn di D3. Knight lari ke C6, bishop makan C5, check. King terpaksa ke G8, Rook A, B1 mengambil file yang sangat cantik kat situ. Baik, jadi kat sini kalau kita tengok, putih mempunyai sedikit kelebihan. Kenapa? Sebabnya queen kat sini merupakan satu piece yang sangat aktif yang sedang membuat serangan ke arah kubu lawan, iaitu di G7. Selain itu, rook putih juga berpotensi untuk datang ke B7, mengawal 7 rank kat situ
Dan kalau kita tengok kat sini, bishop putih ni di C5 ni merupakan satu bishop yang sangat-sangat kuat mengawal banyak diagonal kat situ ya. Pada masa yang sama, hitam juga mempunyai beberapa piece yang pasif. Contohnya seperti rook di H8 ni tidak membuat apa-apa. King hitam juga sedikit berada dalam keadaan bahaya kat situ. Jadi kat sini saya lebih suka kepada putih. Walaupun ia mempunyai kelebihan yang mungkin sedikit sahaja. Baik, jadi kat sini hitam memilih king untuk ke H7, membuka ruang, membuka laluan untuk rook di H8 tu keluar. Rook ke B7 mengambil 7 rank. Queen F6, pawn makan pawn, pawn makan pawn. Queen G4 dengan idea untuk ke D7 mengambil 7 rank. Rook H8 mengawal petak tersebut daripada diduduki oleh Queen putih. H3 membuka ruang untuk King putih ni melarikan diri jika terdapat bahaya. King ke G8, D4 mengukuhkan lagi kedudukan bishop di C5 tu. Rook ke E8 mengambil open file. Queen ke H5 menyerang pawn di D5. Rook kawal pawn. Rook D1 mengawal pawn daripada serangan knight dan juga queen kat situ. Rook E4 sekali lagi menambah serangan ke atas pawn di D4. Kalau kita tengok kat situ, hitam ada 1, 2 dan juga 3 penyerang yang membuat serangan ke atas pawn di D4 kat situ. Judith Polgar membalas rook ke D3 dengan idea untuk ke F3 dan seterusnya membuat serangan ke atas queen dan juga serangan ke atas pawn di F7 kat situ. Hitam telah memilih untuk rook ke E1 membuat check. Baik, kembali di posisi ni, kalau kita tengok kat sini, hitam tak boleh makan pawn di D4 tu ya. Sebabnya, kalau knight makan pawn, bishop makan knight, rook makan bishop, rook makan rook, queen makan rook, dan seterusnya pawn di F7 ni kehilangan pengawalnya. Jadi, queen dapat makan F7 dengan membuat check, king terpaksa lari dan seterusnya sekali lagi. Rook boleh makan pawn di A7 secara percuma. Dan kat sini kalau kita tengok di posisi ni, putih mempunyai kelebihan 1 pawn dan queen putih dan juga rook putih sedang mengawal 7 rank kat situ. Dan posisi ni bagi saya sedikit sukar untuk hitam membuat sesuatu. Jadi disebabkan itu, hitam telah pergi rook ke E1 membuat check. King terpaksa lari ke H2, queen makan pawn di F2. Rook ke F3 membuat fork ke arah queen dan juga pawn di F7 kat situ. Queen G1 check, king terpaksa keluar ke G3. G6 menghalang queen putih daripada memakan F7. Jadi queen terpaksa makan pawn di H6. Rook ke E2 mengancam untuk memakan pawn di G7. Baik, di posisi ni kalau kita tengok pawn G7 ni memang tidak dapat dikawal oleh putih dan akan dimakan oleh hitam pada move ataupun gerakan yang seterusnya. Namun hitam juga mempunyai satu kelemahan di mana pawn di F7 ni sedang diserang dan akan dimakan oleh putih nanti. Kat sini Judith Polgar dalam satu bukunya ada memberitahu bahawa dalam posisi ini beliau dan juga Bo Hansen kedua-duanya mempunyai masa lebih kurang 5 minit lebih. Dengan masa yang sedikit adalah sangat mustahil untuk mereka berdua membuat gerakan yang tepat. Oleh sebab itu, Judith Polgar telah memilih untuk memasang satu perangkap kepada Lars Bo Hansen ni. Jadi dia memilih untuk bergerak king ke H4. Sebabnya, salah satu sebab yang disebut oleh Judith Polgar ialah dia memerlukan kingnya untuk datang dan membantu serangan ke arah king pihak lawan. Baik, jadi kat sini dengan hanya masa 5 minit dan tanpa berfikir panjang, Bo Hansen telah queen makan pawn di G2. Kat sini Bo Hansen memikirkan bahawa kalau rook makan F7, hitam seterusnya akan membuat gerakan dan kat sini peluang kedua-dua pemain mungkin agak sama sebabnya kedua-dua king terdedah kepada bahaya dan kedudukan ni sangat tak jelas. Mungkin perpetual move akan berlaku dan seterusnya draw ataupun seri akan dipersetujui. Jadi itu apa yang difikirkan oleh Bo Hansen pada masa tersebut. Namun,
pada gerakan ke-32 ni, selepas Bo Hansen memakan pawn di G2 dengan menggunakan queen, Judith Polgar membuat satu gerakan yang menyebabkan Bo Hansen terus menyerah kalah. Judith sebenarnya telah memasang satu perangkap yang sangat hebat untuk Bo Hansen dan sememangnya Bo Hansen telah memakan umpan tersebut. Korang boleh pause video ni kat sini dan cari gerakan seterusnya yang ingin dibuat oleh Judith Polgar. Queen ke G7 check, membuat satu sacrifice queen, pengorbanan queen. Dan kat sini pada gerakan ke-33, Bo Hansen telah menyerah kalah. Jom kita tengok apa yang berlaku kat sini. Queen check king, dan king hitam terpaksa makan queen tersebut. Dan seterusnya rook akan makan pawn di F7 membuat check. King terpaksa lari. Rook check sekali lagi, king terpaksa ke H8. Rook check, king kembali ke G8 dan seterusnya rook ke G7 checkmate. Satu perangkap yang sangat cantik yang telah dibuat oleh Judith Polgar. Jadi itulah sedikit sebanyak kehebatan yang ditunjukkan oleh Judith Polgar. Beliau telah mengalahkan seorang Grandmaster yang kuat dari Denmark, iaitu Lars Bo Hansen. Selain itu, Judith Polgar juga pernah mengalahkan ramai Grandmaster lelaki yang tersohor, dan kebanyakan dari mereka juga merupakan juara dunia ataupun bekas juara dunia. Antaranya ialah Magnus Carlsen, Karpov, Kasparov, Anand dan banyak lagi. Jadi di sini Judith Polgar telah menunjukkan bahawa tak mustahil untuk wanita duduk sama rendah dan juga berdiri sama tinggi dengan lelaki hebat di luar sana. Bukan sahaja dalam catur, bukan sahaja dalam sukan, malah dalam semua bidang. Jadi wanita, anda boleh. Jadi itu motivasi pagi percuma daripada saya. Jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Korang boleh like, share dan juga subscribe kepada channel kami. Terima kasih kerana menonton. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.